tinggalkan aku menanggung derita ini. Ulanglah sayang aku, ulanglah kasih aku, kembalilah sayang ke pangkuan aku. Dekat manakah si gadis yang sungguh manja, ajib berselindung di bawah pohon asmara. Terus mendengar Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM Moin 15 jam sehari ke udara menerusi 4 dialek utama. Temuan Temiah Jakun dan Semai. Asyik FM. Terus bersama dengan kami Radio Malaysia Asyik FM Moin 11.50 pagi. Dalam Mahir Asyik, macam aku kabarkan tadi, kita akan bersama dengan tetamu, iaitu Cikgu Muhammad Ropizam bin Muhammad Zainon, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa SMK Perwira Jaya Negeri Pahang. Jadi selamat pagi Cikgu. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Alhamdulillah sihat. DJ Fatimah apa khabar? Saya sihat. Okey Cikgu, bagaimana keadaan di sana? Alhamdulillah sini semua okey, cuaca pun okey, semua keadaan okey semua, sekolah pun alhamdulillah okey. Berjalan dengan lancar lah ya? Ya, berjalan dengan lancar. Okey, kita nak berkenalan dulu bersama dengan Cikgu. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Cikgu Muhammad Ropizam bin Muhammad Zainon, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa di SMK Perwira Jaya Pahang. Jadi perkhidmatan dah lebih kurang 8 tahun ya dengan sekolah. Kiranya banyaklah suka duka ya? Ya, suka bersama pelajar kan, membantu ramai anak-anak muda untuk membina masa depannya lebih cantik. Kira untuk tahun ni tahun yang ke-8 lah Cikgu ya? Ya, tahun ke-8. Kita bercerita mengenai bimbingan dan kaunseling ni, itu berkait rapatlah dengan anak murid di sekolah lah kan. Jadi tajuk kita hari ni berfikir seperti juara. Dengar je juara, semua orang nak jadi juara kan? Ya. Okey, kita nak tahu bagaimanakah sebenarnya kalau kita ingin memahami konteks pemikiran sebagai juara sebenarnya Cikgu, terutamanya sebagai panduan untuk masyarakat orang asli lah. Okey, terima kasih DJ Fatimah. Okey, dalam konteks berfikir seperti juara ini adalah kita mempunyai satu setting, iaitu satu penetapan kepada terutamanya ya, kita nak mengajak masyarakat orang asli untuk berfikir seperti juara, yang mana apabila kita berfikir seperti seorang juara, maka sebenarnya kita sudah selangkah kaki untuk bergelar juara. Kenapa? Sebab pemikiran untuk bergelar juara, bergelar orang hebat, bergelar orang yang berjaya ini adalah satu perkara yang sangat positif. Dia menjadi satu pemula yang sangat cantik, satu pemula yang boleh mengorak langkah kita untuk pergi lebih jauh lagi kan. Seperti juga maknanya kita percaya bahawa kita akan berjaya. Jadi kalau kita sendiri dah percaya, maknanya dia akan melonjak, dia panggil lonjakan motivasi dalaman untuk menolak diri kita untuk menjadi orang yang berjaya ataupun kita katakan sebagai juara. Baik, seorang Profesor Shakli pernah menyebut, Profesor Shakli adalah seorang pakar ekonomi yang terkenal di dunia. Beliau menyebut bahawa pemikiran ataupun imajinasi ni dia sama penting dengan sebab atau faktor lain kalau kita nak berjaya atau dalam konteks menjadi juara. Mana kita fahamkan orang nak jadi juara ni, orang dia berusaha,
dia mempunyai daya pemikiran yang intelijen, kemampuan berfikir, bertindak dan sebagainya. Tapi dia kata awalnya imajinasi ni sama penting. Maknanya imajinasi macam niat lah kan, niat hasrat kita kan. Jadi kalau kita tak ada imajinasi yang cantik, kita tak ada satu hasrat, niat yang positif, pemikiran seperti juara, seperti orang-orang hebat, maka dianya seolah-olah tidak lengkap untuk kita menjadikan ataupun setiap individu itu untuk menjadi juara. Dan juga saintis dunia, semua orang kenal Albert Einstein pernah menyebut bahawa satu pernyataan yang dikatakan agak kontroversi dia katakan imajinasi ini lebih penting daripada pengetahuan. Maknanya biasa kita dengar kan orang cakap pengetahuan, knowledge kan. Tapi Albert Einstein menyebut bahawa dia kata imajinasi lebih penting. More important, lebih penting. Ini maknanya seolah-olah kalau tak ada imajinasi, tak ada pemikiran untuk seperti juara dengan hanya pengetahuan saja, maknanya tak ada mana. Jadi kita nak sekarang masyarakat faham bahawa masyarakat awam telefon saya tengok sekarang ramai yang telah berjaya, ada yang cemerlang STPM dan sebagainya, cemerlang ISPM. Jadi kita nak seterusnya adalah mereka dan juga anak-anak muda dalam masyarakat orang asli meletakkan bahawa bukan sekadar pengetahuan. Maknanya kalau kita ada satu pengetahuan sahaja, kita mempunyai ilmu yang hebat, tapi kita tak ada satu pemikiran juara, itu maknanya ilmu kita tu macam duduk begitu saja. Dia macam tak bergerak kan. Dia tidak akan membawa diri kita untuk menjadi seorang juara yang betul-betul juara. Jadi pemikiran, imajinasi perlu letakkan seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam konteks biasa kita faham dia sebagai niat ataupun hasrat. So kita setting pemikiran juara ni, barulah dia dapat orang kata bersama dengan pengetahuannya. Dan ramai lagi kalau kita tengok kita ni boleh berjaya sekiranya kita kata kita tak akan gagal kan. Contoh biasa kita dengar lagu kan, Haji Fatimah kan, lagu sukan tanya badminton kan, kita dengar dinyanyikan lagu, jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikir kau ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Maksudnya kalau ragu-ragu ni kan maknanya tidak akan. Maknanya usaha kita pun tak menentu. Tapi kalau kita fikir boleh, kita fikir kita seperti juara, kita mahu jadi juara, kita mampu jadi juara. Jadi kita kata pada diri kita, kita kata aku mesti untuk menjadi juara orang yang hebat. Maka dalam masa yang sama sebenarnya secara tak langsung kita telah melonjak diri kita ke dalam konteks fasa sebagai seorang juara. Jadi kita perlu melihat perkara ini dalam konteks orang kata pemikiran sebagai juara adalah pemikiran positif yang kita letakkan dalam diri kita supaya very clear dalam keadaan yang sangat jelas bahawa kita sebenarnya ingin jadi juara. Itu dia. Jadi cikgu ada menyentuh mengenai imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Ya. Kadang-kadang ada orang cakap tak payah nak berangan lah, takkan ke mana. Sebenarnya berangan-angan itu adalah salah satu inspirasi sebenarnya kan? Ya, betul. Bila kita berangan kan, dia akan melonjak minda kita, taraf dalam minda kita untuk kita berfikir sesuatu. Macam kalau kita fikirlah, tengah hari ni rasa-rasa nak makan apa, kita rasa nak makan ikan, jadi dia akan mendorong kita nak pergi ke pasar kan. Dan persiapan sebelum tu kita nak cari duit dan sebagainya. So imajinasi hasrat ni dia akan memperkukuhkan lagi kita punya faktor ke arah untuk menjadi sang juara. Ikan tu takkan datang bergolek lah ya. Dia tak mahu datang berenang. Kalau dekat sungai pun kan dia tak datang berenang, kita kena cari juga kan. Ya. Okey cikgu, sebagai seorang yang mungkin ingin menjadi seperti juara, apakah bentuk ataupun gaya pemikiran juara yang boleh kita pelajari ataupun teladani untuk disesuaikan dalam kehidupan kita? Okey, bila kita bercakap soal gaya pemikiran juara ni, kita perlu lebih orang kata terperinci dengan hasrat yang kita ingin capai, sebab setiap manusia ini hasratnya berbeza, tak ada masalah. Bahkan digalakkan untuk ada orang nak jadi juara dalam sukan, ada orang nak jadi juara dalam kerjaya sebagai pegawai kerajaan, ada orang nak jadi juara dalam perniagaan dan sebagainya, ada orang nak jadi pilot, nak jadi doktor, juga semua itu adalah juara. So no problem. Tapi dalam bentuk gaya pemikiran sebagai juara, yang pertama kita nak mereka mempunyai satu pemikiran pada hari ini. Kita menukar daripada kita sebut, biasanya kita dengar orang sebut saya mahu berjaya kan. So hari ini saya nak menggalakkan semua sidang pendengar untuk kita tambah satu lagi perkataan daripada saya mahu berjaya kepada saya mahu sangat berjaya. Sangat tu.
Kenapa ya Encik Fatimah ya? Apabila kita letakkan sangat berjaya, maka sekali lagi kita telah membawa diri kita untuk melonjak jauh ya. Sebab apa saya katakan sangat berjaya? Ternyata orang-orang yang hebat di dunia ini, yang telah pun hebat, membuktikan. Kita tengok mereka ni pada peringkat awal bila kita kaji, mereka ni ingin berjaya. Tapi Encik Fatimah ya, bila saya meneroka lebih mendalam, saya dapati mereka ni bukan sekadar mahu berjaya. Mereka ada satu lagi rahsia sulit, iaitu dikatakan sangat berjaya. Sebab itu kadang-kadang kita tengok dalam dunia ini, orang-orang hebat ni kadang-kadang tak masuk akal kerja yang dia buat kan. Benda-benda yang sangat pelik. Dalam kalangan tu ada setengah orang tu, kejayaan mereka tu mencipta alat-alat yang sangat canggih. Sebab apa? Dalam diri mereka, dia ada tambah satu lagi perkataan sangat more. Maknanya dia mahu lebih berjaya daripada biasa. Kalau orang Islam pun Encik Fatimah ya, ada Nabi yang sebut tu, orang mukmin yang baik ini Allah sayang, tapi orang mukmin yang kuat, yang lebih baik akan lebih dicintai oleh Allah SWT ya. Jadi maknanya kalau kita ada sesuatu yang lebih, kita akan dapat benda yang lebih lagi. Baik, itu satu. Yang kedua adalah kita nak masyarakat ya, terutama orang asli, menetapkan matlamat yang tinggi ya. Kita dalam konteks bercakap soal matlamat ni, dia ada 3 perkara ya. Satu adalah matlamat jangka panjang, yang kedua adalah matlamat jangka sederhana, dan yang ketiga adalah matlamat jangka pendek. Jadi kita mesti ada sekurang-kurangnya 3 fasa matlamat ini untuk memastikan kita nak capai sesuatu perkara yang cemerlang, yang hebat. Sebagai contoh lah kan, kalau anak remaja kita calon SPM ya, matlamat jangka masa panjang dia nanti katakan dia nak jadi doktor. Kan? Itu yang sangat panjang jauh. Okey. Yang sangat sederhana, orang kata matlamat sederhana adalah matlamat untuk yang terkini, iaitu pada tahun ini SPM kena cemerlang. Sebab apa? Nak capai matlamat yang jauh tadi. Dia kena peringkat sederhana. Dan jangka masa pendek, maknanya dalam tempoh sebulan ni, apakah penguasaan pembelajaran yang perlu aku kuasai dari segi subjek matematik ke bahasa Melayu ke kan. Maknanya dengan kita mengatur 3 fasa matlamat, iaitu jangka pendek, sederhana dan panjang ini, maka akan memastikan insya-Allah impian kita untuk menjadi juara melalui pemikiran matlamat ni kita dah atur untuk jadi juara, maka dia akan tercapai sebab dia lebih tersusun ya. So kalau kita tak buat, kadang-kadang orang ni dia nak berjaya, dia hanya nampak yang jauh terus jangka masa panjang. Tetapi yang jangka pendek dan sederhana dia tidak fokus. Jadi inilah kadang-kadang menyebabkan jadi gagal, sukar nak tercapai ya. Kadang-kadang dalam keadaan yang banyak halangan tak dapat dihadapi dengan baik. Sebabnya adalah tidak meletakkan matlamat ini kepada fasa-fasanya. Jadi sebab itu saya pun menggalakkan ramai remaja, bila kita memasang impian ada matlamat untuk jadi juara, menjadi orang hebat ini, maka yang jangka pendek tu bagi clear je lah betul-betul apakah yang aku perlu capai dalam masa seminggu ini, penguasaan ya, pembelajaran contohnya dalam tempoh sebulan, dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan. So lepas tu dia pergi kepada yang sederhana untuk kita nak cemerlang dalam peperiksaan yang besar, dan matlamat jangka masa panjang kecil yang jauh, yang tinggi nak jadi orang berjaya, dan kita nak balik nanti nak memartabatkan, bantu meningkatkan credibility keluarga kita, maka itu matlamat panjang. Jadi yang kedua adalah gaya pemikiran mereka mesti menetapkan matlamat yang tinggi ya. Okey. Yang ketiga adalah tetapkan tumpuan ya. Macam kita tengok dalam konteks sukan ya, sebagai contoh ya, bola sepak ke badminton, perasan kan kadang-kadang tengok sukan ni pertandingan antara 2 pasukan tu, ada satu pasukan ni dia dah mendahului banyak dah. Kan? Seolah macam kita nampak dia dah nak menang dah. Tetapi banyak juga berlaku rupanya bila pertandingan tu habis, dia kalah, dia di pihak yang tewas. Dan alasan yang biasa kita dengar adalah alasan yang paling popular. Sebab apa? Hilang tumpuan last minute. Dah contoh bola sepak dah mendahului 2-0, tetapi 5 minit akhir hilang tumpuan, jadi pihak lawan dapat skor 2 atau 3 gol dan mereka menang. Jadi alasan hilang tumpuan. Jadi untuk menjadi juara ini, kita mesti tetapkan tumpuan kita mesti jelas. Apabila kita nak capai sesuatu target ya, tumpuan kita itu mesti dipanggil narrow scope, fokus yang lebih orang kata lebih menjurus ke arah apa yang sangat jelas kita nak capai insya-Allah ya. Jadi tumpuan sangat-sangat penting gitu ya. Nombor 4 adalah kita mesti bawa satu aura dalam diri kita untuk menjadi jurulatih ya. Jurulatih yang saya masukkan sini adalah kita tak boleh kedekut ilmu kan. Kalau kita ada ilmu sesuatu lebih ya, kita mesti kongsi dengan rakan-rakan kita, kita bantu rakan kita. Jadi
Ini juga sikap-sikap orang yang juara, yang hebat, mereka ada ilmu, mereka tak pernah rasa kehilangan ilmu bila mereka kongsi. Bahkan mereka akan jadi lebih mahir, lebih expert, rasa lebih menguasai apabila dia kongsi ilmu, bantu tunjuk ajar orang lain dan sebagainya, supaya kita mesti dalam kita menjadi latih ni, sebab kita dah siap dalam minda kita nak biar ramai lagi orang berjaya, tidak hanya kerana kita saja. Dan yang terakhir, yang kelima yang saya nak fokus di sini, soal gaya pemikiran juara adalah jangan hangat-hangat tahi ayam. Ini kalau kita perhatikan sangat banyak berlaku di mana-mana peringkat pun, dalam konteks kerjaya, dalam konteks belajar, dalam konteks sosialisasi, sangat banyak berlaku. Hangat-hangat tahi ayam. Kadang-kadang buat satu benda kita semangat satu musim, satu musim tu semangat kita rasa begitu teruja. Lepas tu sejuk langsung bertahun-tahun tak buat, kita biarkan saja. Jadi kita tak nak semangat kita ni hanya bermusim saja. Kita nak tukar lah kalau boleh. Hangat-hangat teh ayam ini saya nak mengajak tukar kepada hangat-hangat striker. Pasal striker ni dia panas bila perlu kan. Maknanya pasal kita nak gosok baju tu, kita panaskan striker, kita gosok baju. Dan walaupun kita dah switch off, dah siap, kita dah tutup switch, sejuk dia, dan petang nanti, malam tu kita nak gosok, kita boleh panaskan balik kan. Kalau hangat-hangat teh ayam tak boleh lah, kalau dia sejuk memang dia tak hangat lagi lah. Dia tak hangat lagi dah. Jadi kita tukar gini pemikiran kita untuk menjadi juara daripada hangat-hangat teh ayam, tukar kepada hangat-hangat striker, bila dia sentiasa boleh panas. Hari ni boleh panas, petang ni boleh panas, esok boleh panas kan. Supaya dia semangat kita pun menjadi, orang kata, power, menjadi sangat hebat sentiasa, insyaAllah. Kiranya hangat-hangat teh ayam ni kena ditukarlah supaya tak menjadi kelabu teh itik ya. Ya, kita kena tukar supaya dia lebih cantik, insyaAllah, untuk menjadi juara. Ya, macam yang cikgu katakan tadi, matlamat yang tinggi, kita kena tetapkan tumpuan. Dan aura positif tu berkongsi lebih baik. Selalu kita dengar, kalau kita berkongsi hari ini sedikit, esok kita akan dapat banyak kan. Iya, sangat tepat. Okey, cikgu, saya nak tahu juga bagaimanakah strategi untuk pastikan gambaran matlamat untuk berjaya sebagai seorang juara ni dapat dilaksanakan dengan jelas dan juga tepat. Okey, saya akan berkongsi beberapa strategi lah untuk memastikan gambaran kita nak menjadi sebagai juara. Laksanakan dengan jelas. Pertamanya adalah kita setiap individu, masyarakat dan sebagainya, kita mesti tahu kepentingan mempunyai matlamat yang saya sebutkan tadi dan juga sasaran dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Sebagai contoh, kalau kita membuat perancangan untuk masukan, ada waktu kerja, belajar pun kalau waktu belajar, ada waktu belajar, ada waktu-waktu yang matlamat itu ditetapkan. Jadi strategi ini perlu jelas. Maknanya kita, yang pertama adalah kata kuncinya, kita tahu dulu kepentingan. Kenapa kita nak menjadi berjaya dalam perniagaan contohnya. Jadi kita ada beberapa sebab, 5, 10 tak kisahlah, tapi maknanya kita sendiri, kita tahu kepentingan matlamat kita. Okay? Dan saya ingin bawa beberapa contoh lah, contoh yang kita boleh teladani dalam konteks strategi ini adalah contohnya adalah Conrad Hilton, yang owner kepada Hotel Hilton. Tengok, beliau ni seorang tokoh dalam bidang perhotelan, dan pada satu ketika dalam tahun lebih kurang 1929, ketika ekonomi dunia yang sangat merosot, dan ramai usahawan mengalami masalah, ada yang perniagaan menjunam teruk, dan Hilton ni juga antara orang yang terkena tempias teruk, sehingga kan hotel dia hampir nak dilelong, dia tak ada duit lah dalam keadaan yang sangat susah, dan dikatakan beliau terpaksa meminjam duit daripada budak penjaga pintu untuk beli makanan, sampai tahap begitu. Maknanya Hilton ini dia teruk, tetapi dia ada satu strategi. Okey, dia pergi melihat kepada hotel lain, hotel Waldorf. Okey, mana dia tengok hotel Waldorf tu sangat hebat, mempunyai dapur, ada 200 dapur, ada tukang masak lebih kurang 500 orang, ada bilik lebih daripada 2000 bilik. Kemudian Waldorf ni ada hospital, ada landasan kereta api berkaitan dengan hotel, dan dia pun ambil gambar semua tu, dia potong, dia simpan dalam dompet dia, dan tulis satu ayat yang memberikan semangat pada dia, adalah dia tulis, yang terhebat daripada yang lain. Jadi dia simpan, dia pasang hasrat untuk dia menjadi seperti itu. Dia berfikir seperti itu. Maknanya dia nak berfikir seperti juara. Jadi apa yang berlaku adalah dalam tempoh lebih kurang 18 tahun,
Okey, 18 tahun kemudian 1949-1950 begitu, okey, Hilton ni berjaya membeli Hotel Waldorf tadi. Maknanya semua aset-aset milik Waldorf ini berjaya dimiliki oleh Hilton. Pada asalnya dia nak beli makanan seperti yang saya sebutkan tadi pun terpaksa meminjam duit kan. Jadi setelah dia mempunyai pemikiran seperti juara, maka beliau telah buktikan melalui pemikiran seperti juara sudah pasti meletakkan matlamat perancangan dan melakukan beberapa gerak kerja, maka beliau berjaya menguasai dan membuktikan bahawa beliau mampu menjadi juara begitu juga dengan kalau kita tengok Louis Walker contohnya, seorang bekas presiden jurunding keuangan di keuangan berdaftar di Amerika Syarikat. Beliau juga menyebut bahawa kalau kita nak buat sesuatu, kita mesti jelas. Ini strategi Contoh dia kata kalau kita nak bina kabin atau membina bangunan di atas bukit, dia kata kalau kita kata kita nak buat kabin di atas bukit, dia kata nampak macam hebat tapi sebenarnya tak hebat. Sebab apa? Tak jelas. Kabin tu tak jelas dalam bentuk macam mana, bukit tu bukit mana. Jadi dia kata kalau betul-betul nak pastikan pemikiran juara ini, dia namakan tu bukit apa. Walaupun pada hari ini kita masih tak memiliki bukit ataupun lokasi tempat itu, tapi kita dah target. Contohnya bukit A, bukit B ni, suatu hari nanti aku nak bina bangunan di sini. So dia jatuh perancangan. Jadi nama bukit dah jelas, nama kos yang mungkin terlibat dah jelas. Jadi dikatakan sebagai tidak boleh kita kaburkan. Kita mesti jelaskan apakah perkara yang kita benar-benar untuk capai, dan perkara itu insyaAllah kita akan dapat kuasai, memastikan kita menjadi orang-orang yang betul-betul juara pada masa akan datang. Jadi di sini adalah strategi-strategi yang kita buat adalah mesti mempunyai perancangan yang lebih jelas daripada biasa. Walaupun mungkin hari ini kita dah buat beberapa perancangan, tetapi kita detailkan lagi seperti yang saya tunjukkan tadi, beberapa contoh bagaimana orang-orang juara telah merancang begitu detail, begitu teliti untuk memastikan dapat mendakap sebagai status juara pada masa akan datang. Jadi yang paling penting tu jangan mudah berputus asa lah kan cikgu. Ya. Kalau kita tengok orang juara ni, bukan hari ini dia buat, esok dia berjaya. Selalunya hari ini dia buat 10 tahun baru dia berjaya kan? Ya, betul-betul. Dah banyak contoh, ada yang kadang lebih dari 10 tahun, ada yang mencuba beberapa ribu kali sebagai contoh Thomas Alva Edison mungkin semua pernah dengar. Thomas ni dia buat bateri untuk menjadikan bateri pertama di dunia itu. Dia mengkaji lebih daripada 10 tahun. Dan eksperimen sains dilakukan sehingga beribu-ribu kali diulang perkara itu walaupun tidak berjaya. Jadi kita boleh ambil lah semangat mereka ini untuk kita sedikit sebanyak meningkatkan kita punya kesedaran ataupun intrinsic motivation dalam diri kita. Sebagai idola lah kan cikgu? Ya, sebagai idola untuk kita kata konsisten. Jangan tadilah hangat-hangat ayam tadi. Kita hangat-hangat striker tadi. Kita kena jadi hangat-hangat striker ya. Ya. Okey, kita nak tahu juga apakah harapan cikgu kepada masyarakat orang asli khususnya untuk pastikan lebih lagi kejayaan dapat dicapai pada masa-masa akan datang, terutamanya untuk menyerap semangat juara dalam sanubari jiwa mereka. Okey, Raja Fatimah saya sebenarnya ada melihat dan meneroka sedikit kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh masyarakat orang asli terutama di peringkat sekolah. Ada yang dah masuk universiti dan cemerlang banyak dan kita rasa sangat bangga, dan harapan kita sudah pasti kita mahu lebih lagi selepas ini masyarakat orang asli yang berjaya lebih ramai lagi. Kalau boleh 5-6 kali ganda lagi pun tak apa. Dan masyarakat orang asli yang dah berjaya terus membuktikan kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Kita tak nak juga kalau boleh orang masyarakat orang asli berjaya dalam satu bidang. Tak nak. Kita nak dalam sukan, dan hari ini pun kita tengok menjadi atlet pun ada ramai. Ada yang dalam bidang-bidang pengajian pelbagai ramai juga. Dan kita nak kepelbagaian bidang ini dikuasai oleh masyarakat orang asli ini lebih diperluaskan lagi maknanya jadi doktor lebih ramai, jadi jururawat lebih ramai, kalau jadi atlet tu lebih ramai. Mungkin ada satu pasukan bola sepak contohnya, masyarakat orang asli tim yang dapat pergi pertandingan peringkat kompetitif tinggi, terlibat dalam semua benda yang menunjukkan kejayaan. Begitu juga dalam konteks usahawan kita nak masyarakat orang asli ini daripada peringkat sekolah rendah lagi mempunyai satu kesedaran awareness yang begitu mantap untuk memajukan masyarakat, dan masyarakat orang asli yang telah pun berjaya mesti merancang perancangan yang lebih baik
untuk pada masa akan datang, dan pasangan itu membawa kepada masyarakat orang asli kita sendiri untuk menjadi orang-orang lebih hebat pada masa akan datang. Jadi perlunya kerjasama di sini yang telah berjaya. Ada satu pemikiran, aku nak pulang dan melahirkan lebih ramai lagi kan, membantu. Dalam konteks pendidikan juga, mungkin lebih ramai lagi guru orang asli sebagai, masyarakat orang asli sebagai guru kan, dalam apa-apa bidang. Dan kalau kita tengok hari ini, bahasa-bahasa asing semakin digemari, dipelajari di Malaysia. Nanti mungkin kita nak masyarakat orang asli ni ada guru bahasa Jepun, bahasa Perancis. Kita nak kelihatan sangat lebih hebat seperti mana masyarakat lain juga. Dan hari ini, saya katakan tadi, sebab ramai yang berjaya, dan kita nak lebih lagi kalau boleh. Kalau boleh tu jadikan mereka yang berjaya sebagai satu pembakar semangat lah kan, satu idola dalam kejayaan kita. Ya, dan saya lihat juga mungkin mungkin masyarakat asli yang telah berjaya ini, adakah eloknya baiknya kalau dapat dikumpulkan, dibukukan dalam bentuk yang sangat cantik. Betul tu, cikgu. Supaya dapat memberi inspirasi, dan buku ini lah mungkin kalau ada sesiapa yang dapat menaja dan diberi secara percuma mungkin pada masyarakat dari peringkat sekolah rendah lagi, melihat bahawa tengok ni abang kita, ini ayah kita, ini masyarakat saudara kita telah pun berjaya. So mari kita sama-sama juga berjaya. Dan juga boleh dijadikan Cikgu Muhammad Rofizam ni sebagai satu idola juga. Daripada 8 tahun saja berada di sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di SMK Perwira Jaya di Pahang, tapi bercakap macam dah 80 tahun pengalaman kan. Jadi boleh dijadikan idola lah. Jadi macam tua sikit ya. Tak ada pengalaman tu yang tua. Ya. Orangnya muda. Saya sebenarnya suka berkongsi dan membantu ramai remaja ni. Bila mereka berjaya ni, rasa kita sangat seronok, rasa sejuk dan ada dapat tumpang kejayaan mereka ni. Jadi kalau kita sama-sama berjaya, kita juga boleh menaikkan nama negara kita Malaysia lah kan? Ya, sudah pasti. Okey, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Rofizam bin Muhammad Zainon, iaitu guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa SMK Perwira Jaya Pahang, kerana sudi berkongsi sedikit sebanyak mengenai berfikir seperti juara. Jadi diharapkan dapat dijadikan tauladan dan panduan kepada rakan pendengar kita di luar sana untuk sama-sama mengukir kejayaan. Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Jadi tetap bersama dengan tetamu kita dalam Mahir Asyik. Satu kata-kata semangat yang cukup hebat yang dapat kita jadikan sebagai pembakar semangat. Jadi semoga dapat kita sama-sama melangkah kejayaan dalam kehidupan kita ya. Bukan saja untuk adik-adik kita ada bangku sekolah, tapi untuk semuhai lapisan masyarakat di dalam negara kita. Jadi kalau kita sama-sama berjaya melangkah kejayaan, negara kita akan dipandang ada persaudaraan antarabangsa lah ya. Okeylah, dalam Mahir Asyik menemani konsumen terus kekal bersama dengan kami Asyik FM Moy Numoy.